Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, makasih kepada semua penonton-penonton. Ya, kita lihat ramai yang dah masuk. Salmah Siti, Wati, Tahir, Troughton dari California. Kuliani Yani dari Teluk Intan, Bagan Datuk. Dia Fadilah, Maimun Baik. Oh, nama sedap ya, Maimun Baik. Tuan Maimun Baik. Jarang nama orang baik kan. Lepas ni buat nama anak Muhammad Baik. Doa tu. Kalau perempuan, nama apa? Siti Arifah Baikah. Baik. Okay, Saidah Iddah, Mazlina Linda, Sabaria Daud, Ramlah Karyo, Nuraha Bahari, Muhammad Azril Azra, Ariel. Subhanallah, nama cantik Baik, Addah Aziz, Zuita Zainon. Terima kasih kepada tuan-tuan yang bersama dengan kita pada pagi ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesihatan kepada kita. Okey, cantik atas meja ada bunga dan ustaz berseri. Ustaz berseri-seri ya. Sanisa Haji Daud, terima kasih. Faizah Taylor, macam mana Taylor? Boleh buat baju dah musim-musim pandemik ni. Bim Azmi, Janazina Hashim, Siti Rashida, Siti Mahiran, terima kasih kepada semua penonton-penonton FB pada pagi ini. Okey, saya tak di sini, senang sikit saya nak baca. Baik, kita lihat pada kali ini kita akan membacakan kepada tuan-tuan hadis Nabi berkenaan dengan kelebihan-kelebihan seseorang. Saya nak bacakan kepada tuan-tuan daripada kitab Tajzibul Atraful Hadis, jilid yang pertama, muka surat yang ke-65. Hadis yang ke-206. Afdalul iman an ta'lama annallaha ma'aka haitsu ma kunta. Rawahu At-Tabrani. Seafdal iman ialah bahawa mengetahui engkau bahawasanya Allah Ta'ala itu beserta dengan engkau di mana-mana jua adanya engkau. Baik, hadis yang pertama pagi ini Nabi SAW sebut afdalul iman, afdal tingkatan iman, afdal tingkatan iman. Ini target kita ni tuan-tuan. Target kita ialah nak menjadi orang yang beriman, yang Allah Ta'ala akui sebagai orang yang beriman. Sebab orang yang beriman ni Allah Ta'ala sebut banyak kali dalam Quran. Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bila datang saja perintah, bila datang saja ayat-ayat berkenaan dengan perintah,
maka yang akan disebut oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumul qisas, kutiba alaikumus siyam, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-shalah. Banyaknya ya ayyuhallazina amanu in ja'akum. Tengok-tengok amanu tu tak kena pada kita. Pasal kita tak ada iman tu je mana. Sebab tu kita nak termasuk dalam ayat yang disebutkan tadi, orang yang beriman. Baik. Maka kata Nabi SAW, siapa dia orang yang mempunyai tingkatan iman yang paling tinggi? Anta'lam. Anta'lam ni tuan-tuan, bahawa mengetahui engkau. Anta'lama, bahawa engkau mengetahui annallaha ma'aka, akan sesungguhnya Allah Ta'ala itu bersama dengan kau. Ma'aka, ma'a tu sama. Ma'aka, ka tu kamu, bersama dengan kamu. Allah Ta'ala itu bersama dengan kamu. Haitsuma kunta, di mana saja kamu berada. Di rumah ke, dalam bilik ke, hospital ke, seorang ke, ramai-ramai ke, Allah bersama. Maksud Allah bersama tu apa? Allah tengok apa yang kita buat. Tak ada tempat yang tertutup daripada Allah. Semua Allah tengok apa yang kita buat. Walaupun gelap, walaupun orang tak nampak, Allah nampak. Itu ma'aka, Allah bersama dengan kamu. Baik. Yang kedua, apa makna Allah bersama dengan kamu? Susah senang Allah bersama kita. Sebab manusia ni waktu senang ramai, waktu susah dia campak buang. Oh, waktu senang mengaku adik-beradik, mengaku saudara. Kalau waktu senang, saya dengan dia bukan orang lain, bukan orang lain saja. Pak dia dengan pak saya tu 26 pupu. Ui, banyaknya. Pun masih mengaku adik-beradik. Cuba susah, cuba miskin melarat keparat. Orang utara kata bangsat. Cuba jadi bangsat tengok. Hena, susah. Okey, adik-beradik sendiri pun tak mengaku. Mak sendiri pun tak mengaku mak. Pasal mak tu susah, comot. Maka kata Nabi SAW, Allah Ta'ala bersama dengan kita ni apa maksud lagi? Allah Ta'ala mencatat apa yang kita buat. Allah perintahkan malaikat yang duduk kiri kanan kita tu tulis. Dia berhenti menulis bila kita tidur. Malaikat letak catatan dia. Bila kita buat sesuatu benda waktu kita tidur, tak ada apa, ngigau. Waktu tidur ngigau, tak ada apa. Malaikat tak tulis. Sebab tu kalau tuan-tuan tak nak dosa, tidur. Sampai tak semayang zuhur, tidur, dosa tak semayang. Maknanya perbuatan orang yang tidur, ataupun orang yang tidur tu tak dicatat, dia tak sedar, bukan di dalam ingatan dia. Yang kedua, malaikat menghentikan catatan tu bila tak ada akal, nyanyuk, gila, malaikat tak tulis lah. Yang ketiga, belum baligh, belum mencapai akal baligh. Maka tiga keadaan ini tidaklah dicatat. Yang seterusnya, apa maknanya Allah bersama dengan kita? Selagi mana perbuatan kita baik, selagi mana perbuatan kita halal, selagi mana perbuatan kita tu diredai oleh Allah, Allah bersama kita. Jangan duk takut. Okey.
La takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan sedih. Allah sama kita. Innallaha ma'ana. Maka kita buatlah benda-benda yang baik. Allah Ta'ala akan tolong kita. Allah akan bersama dengan kita. Walaupun satu dunia pun tak suka dengan apa yang kita buat. Walaupun satu dunia tak suka apa yang kita buat. Okey? Tapi kalau Allah kata benda tu halal, halal. Saya sebut pada tuan-tuan banyak kali dah. Betul dan salah bukan melihat kepada jumlah. Benar dan salah dia tak melihat kepada banyak atau sikit. Oh ustaz, ramai orang buat ustaz. Belum tentu betul. Seorang dia je pun belum tentu salah. Ini ajaran Islam. Allah kata wa kunu ma'as sadiqin. Dan jadilah kamu termasuk dalam golongan orang-orang yang benar. Okey. Boleh faham ni? Anugerah terindah, zaitun Ibrahim, bunga anggerik. Ambil gambar seorang-seorang, jangan duduk cegat di situ ya. Seorang-seorang ambil berjalan. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, ustaz cakap dengan siapa tu? Tak ada. Earphone ni duduk cakap dengan telinga. Baik, kita kena ingat bahawa kebenaran itu bukan letaknya pada ramai ataupun sikit. Kebenaran itu letaknya pada benar atau tak benar. Dan kebenaran itu datangnya daripada Allah. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau semua satu dunia ni kata betul, tapi Allah kata tak betul, tetap tak betul. Dan kita kena ingat di akhir zaman, yang sikit sangat yang jadi betul. Yang betul ni ramai ke sikit? Sikit. Maka kita ni kena jadi orang yang sikit. Ulang balik, di akhir zaman ni kita kena jadi apa? Kena jadi orang yang sikit, termasuk dalam kumpulan orang yang sikit. Cuba tengok yang datang sembahyang di masjid, ramai ke sikit? Sikit. Cuba tengok orang yang puasa sunat, ramai ke sikit? Sikit. Nampak tu tuan-tuan? Perkataan sikit. Yang ingat pada Allah sikit, yang yakin pada Allah sikit, yang yakin pada Nabi sikit. Maka kita ni ambil yang sikit lah. Yang ni berbeza daripada orang lain. Sebab Nabi SAW sebut, fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang asing, beruntunglah orang yang pelik, beruntunglah orang yang dagang, yang dipulaukan. Hari ni zaman di pulau. Zaman di pulau. Bukan kita duduk di Pulau Pinang, bukan. Zaman dipulaukan. Kamu tak ada, tak boleh. Kamu tak boleh, tak ada. Kamu tak ada, tak ada. Belah, 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 belah. Boleh belah, dia kata. Boleh belah pula. Nega tayap je pun. Kamu tak ada benda tu, boleh belah, kata dia. Boy. Adakah kita hari ni bila dikatakan boleh belah, Nur Madinah ustaz, lagu susah senang kita bersama. Amboi. Sekali aku jatuh cinta Nasir Wahab. Sekadar hiburan je ustaz, tak ada apa-apa. Dia minta lagu Nasir Wahab pula. Nur Madinah. Sekali aku jatuh cinta. Boleh faham ya? Baik. Okey. Maka kita kena ingat, kebenaran itu letaknya di sisi Allah. Maka sesuatu yang kita ambil daripada Allah dan Nabi sudah pasti betul. Walaupun satu dunia kata tak betul, tetap kata betul. Tetapi sistem itu, sistem kebenaran ini telah ditukar. Penjajah dia menukar sistem itu. Dan lebih malang lagi, orang Islam pakai pula sistem tu. Sistem dia apa? Majority.
Siapa yang ramai sokong dia, dia menang. Siapa yang ramai sokong dia, dia menang. Walaupun teruk macam mana pun, kutu berhak lagu mana pun, dia menang. Betul ke dia? Baik macam mana pun, orang tak sokong, dia kalah. Sebab itu Allah Ta'ala sebut wa kunu ma'as-sadiqin. Jadilah kamu daripada orang-orang yang benar. Baik, itu hadis yang pertama. Seafdal iman ialah dia meyakini bahawa Allah berada di mana-mana sahaja dia berada. Maka hendaklah beringat, jangan ingat bila orang tak nampak, selamat. Jangan ingat bila CCTV tak nampak, selamat. Jangan. Allah sebaik-baik yang duk tengok kita. Baik. Muhammad Azril, berani kerana benar. Okey, Danisha Baharum, Danizah Manas, Alizah Idris. Okey, terima kasih Kak Jun, Adila Abdullah, Fadli Maksyah. Okey, terima kasih menonton kita pada pagi ni. Fadli Maksyah tak pergi tangkap ikan lah, tak turun laut. Okey, Mun Maisma, nilai cintamu. Satu Ustaz. Oh, permintaan DJ seperti biasa kena bertugas. Di manakah nilai cintamu, kekasih terhadap diriku? Itu lagu Sudirman. Okey, tuan-tuan minta je lagu apa, DJ akan sentiasa menemani anda. Baik. Hadis yang kedua. Afdalud du'a an tas'ala rabbakal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Fa innaka idza u'tiyatuhuma fid dunya thumma u'tiyatuhuma fil akhirah faqad aflahta. Rawahu Ibnu Majah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Seafdal doa. Tadi kita baca seafdal iman. Sekarang hadis yang kedua, seafdal doa pula. Seafdal doa apa dia? Bahawa engkau minta pada Allah, engkau maafkan dan afiatkan di dunia dan di akhirat sama sekali. Yang demikian apabila diberi akan dikau kedua-duanya di dunia, kemudian diberi pula akhirat, maka sesungguhnya berbahagialah engkau. Apa dia doa yang paling afdal? Doa yang paling afdal apa dia? Antas ala rabbakal al-afwa wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina. Jadi doa yang paling afdal ialah engkau mintakan afiat di dunia dan di akhirat sama sekali. Tuan-tuan, kita ni selalu duk doa. Fidora Fit, ustaz nyanyi lagi. Bagi tahu lagu apa. Bagi tahu lagu apa, sambung lagi. Baik, kita cuba Fidora Fit, Sarifah Fafa, Romli Ali, Danisha Baharum, Fadli Maksyah. Cuba ingat balik doa kita. Dalam doa kita ni, sehari-hari kita berdoa ni tuan-tuan, kita banyak minta hal dunia ke minta banyak hal akhirat? Ni Kak Som yang sedang menonton rancangan ni, Kak Som. Minta banyak dunia ke minta banyak akhirat? Opa cik minta akhirat banyak ke dunia banyak? Okey, macam saya lah, umur 80. Duk minta dunia apa lagi? Ya Allah, bagilah rumah besar ya Allah. Ya Allah, bagilah barang mahal sampai ke siku. Umur kita dah lanjut-lanjut dah, nak dunia apa lagi? Patutnya kita ni minta yang akhirat lagi banyak. Ya Allah, permudahkanlah urusan aku di padang mahsyar ya Allah. Ya Allah, permudahkanlah aku di titian sirat ya Allah. Ya Allah, bagilah aku minum air telaga Kausar ya Allah. Ni yang banyak berdoa ni, subhanallah, dunia. Ya Allah, bagilah anakku dapat kerja. Dah lama menganggur ya Allah.
Ya Allah, bagilah menantu aku mengandung dah 4 tahun kahwin tak beranak-beranak lagi, ya Allah. Ya Allah, bagilah aku beranak, ya Allah. Memang Tuhan tak makbul lah. Beranak hang jantan, bila masa Tuhan nak makbul? Kita duk minta dunia ni kadang-kadang lebih daripada akhirat. Padahal dunia ni nak duduk sekejap. Dunia ni nak duduk sekejap. Dunia ni semua dapat rezeki. Semua dapat. Jadi minta kebaikan di dunia. Tetapi yang kita kena minta hak lebih di mana? Hak lebih nu di akhirat. Minta lepaskan siksa kubur, minta dipermudahkan urusan waktu sakaratul maut. Hari ni cerita tentang mati ni lah, tak tahu. Tiap-tiap hari mati. Kebetulan nama kita pula Timah. Mati. Nampak bunyi Timah nampak. Allahu Akbar. Rosia, Cik Din, Rogayah, alhamdulillah Kak Gayah dah sihat, alhamdulillah. Maka doa yang paling afdal apa dia? Minta Allah Ta'ala ampunkan al-afwa wal-afiyah. Allah berikan keampunan dan kebaikan di mana? Fid dunia wal akhirah. Kalau Allah bagikan di dunia, kamu untung. Kalau Allah bagi kamu di akhirat pun kamu berjaya. Faqad aflahtah. Kalau Allah bagi di dunia, kebaikan di dunia, keampunan di dunia, apa kita dapat? Kata Nabi, kalau kamu dapat di dunia, maka diberi pula bahagian engkau di akhirat. Qad aflahta. Kamu adalah orang yang berjaya. Siapa orang yang berjaya? Di dunia Allah bagi kebaikan, di dunia Allah bagi keampunan, di akhirat Allah bagi keampunan dan kebaikan. Maka itu adalah kebahagiaan. Kalau kita dapat dua-dua ni tuan-tuan, Allah untungnya. Tapi ramai yang tak dapat dua-dua, sebab Allah simpan di akhirat satu. Dia bahagia di akhirat. Kalau kita dapat bahagia di dunia, bahagia di akhirat, alhamdulillah. Tapi ramai yang tak bahagia. Sebab dunia ni tempat ujian. Ada yang bahagia dapat suami baik, anak-anak pula tak apa nak baik. Pukul mak bapak, suami tu tok imam bagus dah, anak pula isap dadah pula. Dia curi mikrofon tok imam, tak bahagia juga. Ada yang anak-anak baik, suami pula aduh, tak tahu nak kata lah ustaz, tak tahu nak kata. Bukan senang nak dapat isteri baik, suami baik, anak-anak baik, harta baik, mak mertua baik, mak baik, kucing baik. Kalau dapat tu bonus. Tak apa. Kalau tak apa dapat yang baik dalam dunia, yang kita target satu lagi ialah baik di negeri akhirat. Ini target kita. Baik. Jadi itulah seafdal-afdal doa. Kita baca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah afdalnya doa, seafdal-afdal doa. Maka janganlah ditinggalkan doa ni tiap-tiap kali. Lepas sembahyang, tak lepas sembahyang, sebelum sembahyang baca doa. Nak tidur malam sekali lagi, Rabbana atina fid dunya hasanah. Bagi kebaikan pada kita. Baik. Farah Diva Suryani Mat, Maria Ismail, alhamdulillah, subhanallah. Zahara Hashim, ada yang minta lagu Jamal. Assalamualaikum Ustaz Zahara Hashim, salam dari klinik antak servis diri sendiri. Eloklah. Okey. Dapatkan rawatan. Okey. Ada lagi Zaid Ahmad Syaharuddin Din, Siti Arija Wardati, ujian tetap datang. Baik. Yang ketiga, satu, yang paling afdal iman. Dua, doa yang paling afdal. Tiga, seafdal-afdal sedekah.
Okay, Haikal Zainuddin, where you can't find the sunshine, be the sunshine. Wah, hebat. Hebat. Kita punya followers kita ni hebat-hebat, tuan-tuan, pick up line semua. Cantik punya. Siti Aini, insya-Allah Ustaz. Dapat dunia dan akhirat semuanya baik. Rezeki plus bonus. Azman Subuh, ada anak-anak, isteri baik, bapak pula macam apa? Bapak macam apa? Bapak macam rimau, garang sungguh. Okey, target kita adalah di akhirat. Baik. Terus ni Haji Mahlim, salam dari Sibu, Sarawak Ustaz. Terima kasih orang Sarawak. Baik, kita lihat pula yang ketiga, tuan-tuan yang saya hormati. Afdalus sadaqah an tushbi'a kabidan ja'i'an, rawahu al-Baihaqi an Anas. Ainun Mardia Elias, Ustaz nampak muda lah. Ni yang bagi perasan ni entah. Dia perasan lagu tu. Ada orang kata muda pula, padahal setengah abad lah ni. Okey. Baik. Okey. Sebaik-baik sedekah ialah engkau mengenyangkan perut orang yang lapar. Afdalus sadaqah an tushbi'a kabidan ja'i'an. Seafdal-afdal sedekah memberi makan kepada orang yang lapar, yang perutnya berkeroncong. Itu afdal. Banyak sedekah-sedekah yang afdal. Bagi baju dekat orang pun afdal. Sedekah kain, walaupun kain tu cuma tinggal sehelai benang je lagi, masih dapat pahala orang yang bersedekah. Walaupun kain dia tu kita sedekah dekat dia, kain telekung 5 tahun dulu dah repuk dah kain tu, sekarang dia buat lap kaki keluar bilik air pun dapat pahala. Kita sedekah dekat ada kain tuala, dah 6 tahun kain tuala tu repuk dah, dia pergi bulat motor anak dia, beli motor duk lak kena kain tuala, masih dapat pahala. Bayangkan tuan-tuan kalau kita sedekah telekung dekat orang, dia bawa pergi semayang pula, Allah, tumpang tui kita. Ros-ros lawa baju ustaz. Alhamdulillah. Fadli Maksyah kata macam kenal je yang kata muda tu ustaz. Saya pun kenal yang Allah. Yang ketiga, yang kedua, bersedekah makanan. Tadi saya sebut sedekah pakaian, pahala. Sedekah pakaian untuk beribadat, pahala. Sedekah sejadah, sedekah telekung, jubah dia habuan dia nak semayang. Sebab tu kalau kita tengok orang tu rajin semayang, hadiah telekung kat dia. Maknanya dia pakai telekung kita tu. Ni kita sedekah kain batik dekat satu akak yang tak pernah pakai kain batik, dia simpan. Dia di rumah pakai skirt, umur 78 pakai skirt. Bila dia nak pakai kain batik? Kita tengok dia rajin semayang, beli jubah kat dia, sedekah. Di tempat saya ni ada Pak Leman, Cik Suhaimi, Pak Leman, Maghrubur Rahman. Ni semua kaki-kaki semayang belakang ni. Bagi jubah kat mereka, sedekah. Arwah kita punya suami hari tu jubah tak pakai, Ustaz makcik simpan, ingat kat dia. Ingat bukan dapat pahala. Dia simpan jubah arwah kan dapat pahala. Ambil jubah tu sedekah kat Tok Bilal. Bila dia bang teringat laki kita ni ngapi rapik dengan dia, sudah lah, marah bini dia pula, bagi sejat, bagi jubah, sudah. Yang ketiga, sedekah memberi makan. Ini jenis-jenis sedekah yang disuka ini. Memberi makan pada orang yang lapar. Tengok orang susah tak ada makan, bagi makan kat dia. Kita beli beras, beli ikan,
Kadang-kadang kita ni tiap-tiap hari bagi beras ada seorang. Dah dapat 8 kampik dah kat Sum. Bila nak habis beras, setahun tak habis lagi. Jadi masak dekat dia, bagi dia makan. Bagi makan dia. Itu dipanggil sebagai sedekah yang paling afdal, memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Sa'diah Arifin, Pasir Mas, Surina Sadio, okey, Pasir Gudang, Haji Mak Muda, Ana Daule, okey, insya-Allah Ustaz Nur Madinah, jom sedekah wakaf di nombor akaun depan Ustaz. Okey, Mas Riah S Saleh, umur 70, pakai skirt berseri-seri wajah Ustaz. Hari ini bercahaya. Hari ini kau datang riang, tersenyum buatku senang. Nur Asma Syarif, pakai baju bunga-bunga, pakai baju bunga-bunga. Okey, yang seterusnya, yang keempat, afdalus sadaqah ay yata'allamal mar'ul muslim ilman thumma yu'allimahu akhahul muslim. Rawahu Ibnu Majah. Kita dah belajar dah sedekah yang ketiga, yang perkara afdal yang ketiga ialah sedekah bagi makan orang lapar. Sekarang kita tengok pula seafdal-afdal yang keempat. Seafdal-afdal yang keempat ialah afdalus sadaqah ay yata'allamal mar'ul muslim, bahawa mempelajari seorang Islam akan ilmu, thumma yu'allimahu akhahul muslim, kemudian diajarnya pula saudaranya yang muslim yang lain, maka dia telah mendapat sedekah yang besar pahalanya. Apa sedekah yang besar pahalanya? Sedekah yang besar pahalanya ialah sedekah orang yang menuntut ilmu, kemudian dia mengajar pula kepada orang lain. Dia belajar, kemudian dia mengajar kepada orang lain. Itu adalah sedekah yang afdal. Jadi yang mana yang duduk di pusat pendidikan Al-Barakah tu, belajar dan mengajar, belajar dan mengajar. Okey, itu sedekah. Macam saya ni sedekah tiap-tiap hari. Ibrahim Takaful risau nak bersedekah Ustaz, sebab takut terberi pada yang menyamar, susah. Itu yang saya lagi sekali saya jelaskan. Saya tidak pernah mengutip derma dan sumbangan atas bacaan doa, bacaan Yasin dan sembahyang hajat. Itu semua fitnah, itu semua penipu. Jangan percaya sesekali. Jangan percaya sama sekali. Sebab saya dah mendapat 2-3 orang telefon. Satu perempuan, dia kata dia diwakilkan oleh Ustaz Kazim untuk kutip derma. Dia buat kita petang-petang kan kita baca Yasin, buat sembahyang hajat kan malam-malam. Setiap malam dia kata Ustaz Kazim kutip duit, siapa yang nak masuk kena bayar duit. Ini pembohong. Yang kutip tu pula perempuan tak song. Kalau lelaki tu kuranglah saya terkejut. Ini masalahnya ialah perempuan. Aduh. Dan kebetulan pula mereka ni pernah bergambar dengan saya, gambar ramai-ramai. Maka dia gunakanlah gambar ramai-ramai ni. Tengok saya ni orang kanan Ustaz Kazim. Jahat betul tuan-tuan, bila saya orang kanan. Jadi tuan-tuan berhati-hati. Okey, jangan terpedaya. Bacaan doa yang kita buat setiap petang, bacaan Yasin yang kita buat setiap petang adalah tidak dikenakan apa-apa sumbangan, percuma. Okey, siapa nak sedekah pada sedekah, tapi kami tak collect duit apa pun tidak. Itu semua pembohong belaka tuan-tuan. Okey, Ismail Khatib
belajar dan mengajar merupakan satu sedekah. Salmi, okey, Salmi Ali Mawar Kasih kata tak pernah percaya pun ustaz. Amboi, janganlah tak percaya kat saya kan. Dia tak percaya dekat tukang kutip tadi tu, bohong. Baik, Anggerik Tasik AF, salam ustaz. Salam. Amirul Azam, banyak cubaan untuk memfitnah kita nah. Baik, jadi lepas ni kita target apa yang kita belajar, kita ajarkan balik kepada orang lain. Macam tuan-tuan sekarang belajar dalam Facebook, tulis balik apa yang saya cakap, apa yang ustaz-ustaz cakap, tulis balik, hantar pada orang. Ambil catatan, hantar pada orang. Buat nota, post pada Facebook, share pada orang lain. Bila kita buat macam itu tuan-tuan, sekurang-kurangnya kita dapat pahala sedekah. Dan pahala sedekah belajar dan mengajar tu pula merupakan sedekah yang paling afdal sekali. Di samping sedekah memberi makan kepada orang yang lapar, yang perutnya dalam keadaan lapar. Baik, yang seterusnya, kita dah belajar dah beberapa jenis manusia yang afdal sedekah, afdal doa, okey, afdal belajar, afdal iman. Kita dah tengok pula afdal yang seterusnya, afdalul iyadah ajran sur'atul qiyami min 'indil marid. Seafdal pahala ziarah ialah bersegera bangun daripada sisi orang sakit, yakni jangan duduk lama-lama di sisi orang sakit. Masalah kita sekarang ni, kita dah ubah dah. Sekarang ni kalau sakit tak ada siapa dah pergi tengok. Kita dah ubah. Itu yang saya kata, kena kaji balik benda ni, betul ke tak betul ni. Sekarang ni bukan kata nak ziarah orang sakit pun takut, nak jumpa orang sihat pun takut. Nak jumpa orang sihat pun takut. Nak jumpa pakai topeng, tak pakai topeng takut nak jumpa. Nak pergi mana pun pakai topeng takut. Pergi ziarah mak pun pakai topeng. Ya betul kau. Apa nak jadi kita hari ini? Saya dah sebut pada tuan-tuan banyak kali ya. Manusia ni khalifah. Kalau manusia dikalahkan oleh makhluk lain, maknanya salah. Makhluk lain tak boleh menguasai manusia. Sebab kita adalah khalifah. Mana boleh rimau kuasai manusia? Buaya pun tak boleh kuasai manusia. Tengok-tengok benda kecil tak nampak menguasai manusia. Tengok orang sakit tak boleh, tengok orang mati tak boleh. Apa cerita ni? Nabi suruh tengok orang sakit. Penyakit kata jangan, bahaya. Oh, tak apa, kami tak pergi. Nabi suruh ziarah orang mati. Jangan, tak boleh. Oh tak apa, kami ikut. Kami tak ikut Nabi. Nabi suruh ziarah kubur. Jangan, tak boleh. Oh tak apa, kami tak ziarah. Itu dia buat apa? Takkan sampai tahap macam tu sekali. Siapa yang buat benda-benda ni? Penyakit ni kena cek balik. Allah tak akan menurunkan satu penyakit yang menjadikan hidupan kita ni terputus dengan hidupan orang lain. Sedangkan orang sakit pun disuruh ziarah. Cuma Nabi pesan jangan duduk lama-lama. Sebab duduk lama-lama ni menyusahkan orang sakit. Ini tuan-tuan fikir balik apa yang saya cakap. Bila kita cakap macam ni, orang kata saya ni macam ni, ini kita fikir pada logik je, terus fikir hal lain. Fikirkan apa yang kita buat ini bertentangan sangat dengan apa yang disebut oleh agama kita. Adakah ini nak menjauhkan kita daripada agama kita sendiri atau membentuk agama yang baru?
cara hidup yang baru. Baik, adab kita bila menziarahi orang sakit, pertama, jangan banyak cakap. Tambah dia tu pula stroke, kita pula duduk menyimbang dengan dia pula. Macam, kenapa stroke, kenapa? Darah tinggi. Apa? Tinggi. Apa? Ai, sepak sekali ni kan. Duk apa. Setengah tak faham. Pergi tanya macam-macam orang tu. Dia adalah operate mulut. Pergi tanya pula macam mana boleh kena tu. Duduk dekat dia, sudahlah. Jangan duk tanya macam-macam. Yang kedua, jangan minum dan makan di sisi orang sakit. Ni bawa air bobo ni. Seruk depan dia. Makan nasi Arab lagi kat dia. Okey. Yang ketiga, jangan duduk lama di sisi orang sakit. 8 jam duduk menyimbang. Dia pun lemah nak tukar lampin. Dia malu, air kencing dia duduk meleleh. Kita pula duduk lama-lama. 8 jam tu kalau daripada Kuala Lumpur sampai Mekah tu, duduk sat-sat sudah kalau ziarah orang sakit. Yang seterusnya, jangan banyak menyoal dia. Biar dia rehat. Yang kelima, mata jangan duk tengok kiri kanan. Duk tengok rumah dia, tengok perhiasan rumah dia, tengok almari, tengok setboard dia, tengok almari, tengok pinggan mangkuk. Yang keenam, jangan pergi cerita pada dia orang mati kat dia. Jangan cerita orang mati kat dia. Arwah Haji Mat hari tu macam ni sakitnya, 2 kali Jumaat selamat, kata dia. Tak ke dia susah hati yang duk cerita orang mati kat dia. Ini adab-adab bila kita pergi ziarah orang sakit. Okey. Baik, kemudian afdal yang seterusnya, afdalul fadail an tasila man qata'aka wa tu'tiya man haramaka wa tasfaha amman zalamaka. Rawahu At-Tabrani an Mu'az bin Jabal. Bermula sebesar-besar fadilat itu bahawa engkau hubungkan mereka. Afdalul fadail, seafdal-afdal kelebihan, kemuliaan, antasila man qata'aka, engkau menyambung orang yang telah memutuskan silaturahim dengan engkau. Ini sebesar-besar perhubungan, sebaik-baik kita hubungkan silaturahmi, silaturahim. Kita nak mati ni bila-bila masa nak mati. Mati-mati rupanya dengan kakak dah 6 bulan bergaduh. Tu macam mana cerita? Mati je dalam keadaan putus silaturahim dengan jiran, putus silaturahim dengan kawan. Jadi kita tak maulah macam tu. Covid ni dia mengajar kita supaya menyambung silaturahim. Sebab ramai sangat yang kena Covid, anytime boleh mati. Jadi kalau begitu, janganlah putuskan silaturahim, sambung silaturahim. Yang kedua, wa tu'tiya man haramaka, maka hendaklah engkau memberi kepada orang
yang tak pernah memberi kepada engkau. Kita ada rambutan banyak, bagi pada orang yang tak pernah bagi. Bulan Muharram buat bubur Ashura, masak seperiuk, sekuali, sebelanga, bagi kat jiran-jiran, walaupun jiran tu tak pernah bagi kat kita. Orang itulah yang benci kat kita, bagi kat dia. Ini paling afdal sekali. Yang ketiga, engkau ampunkan orang yang menzalimi akan dikau. Afdal yang ketiga di sini apa dia? Afdalnya ialah kita memaafkan orang yang buat zalim pada kita. Allahu Akbar. Susah tuan. Nak bagi kemaafan tu susah. Hak lain-lain senang. Tapi kalau suami menikah dua, tak ampun sampai sekarang. Saya tak maafkan laki saya, Ustaz. Dia menikah lagi. Laki kata, abang tak buat salah, nikah je. Nikah je. Bunyi je lah. Bukan abang menyamun pun. Abang kahwin lagi seorang. Tak ada pasal, tak ada maaf bagimu. Berambus jantan keparat, brengsek. Brengsek dia kata kat lelaki dia, tuan. Itu macam mana dia? Ada yang datang jumpa dia, kak, saya minta maaf sebab saya kahwin dengan suami akak. Maaf kau cakap, dunia akhirat aku tak ampunkan kau. Yang tu yang paling susah bagi maaf. Yang lain-lain boleh maaf. Kereta langgar belakang boleh maaf ke? Maaf cik, maaf cik, saya brek saya mati cik, brek rosak cik, brek putih cik. Tak apa, saya maafkan awak. Tak apa. Aksiden langgar, datang ke hospital, minta maaf, saya tak sengaja langgar awak. Tak apalah, benda dah nak berlaku. Boleh maaf. Boleh maaf. Maaflah, saya terambil kasut awak. Kasut awak dengan saya tu macam serupa je. Saya minta maaf. Tak apa. Macam mana dah tersilap. Maaf, saya maaf lah. Benda biasa lah tu. Cuba lelaki minta maaf. Ya, abang minta maaf, abang menikah lah. Abang tak ada apa lah, abang biasa lah tu bang. Kahwin dah lagi. Jarang dengar macam tu tuan. Tobat lah tak ada. Dia hambat dengan pisau lagi dah. Sebab tu jangan dicuba, jangan dicabar. Dia banyak orang macam tu. Dia boleh buat. Sabda Adi kata, biarlah ustaz suami nak kahwin, bagi je. Subhanallah, biar betul sabda Adi. Aduh, hebat gila, subhanallah kan. Ana daule, dasar perempuan gatai. Itu bahasa yang akan timbul. Tapi kalau langgar kereta dari belakang, remuk kereta bonet tu, tak apa. Tak apalah, kereta ni makhluk, rosak repair lah, tak ada apalah. Cuba hak tu tuan-tuan. Segala mak nikah keruh. Inilah dia tuan-tuan, iman kita ni. Yang Faridah nikah dua boleh belah. Nampak tu? Nampak yang Faridah kata boleh belah, kata dia. Azarida Ramli, orang perempuan paling takut bila suami kahwin dua. Makna kahwin tiga tak apa, dia kata kahwin dua je dia takut. Maria Ismail walaupun dah maafkan, luka tu masih ada, asyik ingat-ingat. Yang tu tak boleh lupa tu dia. Bila buka tajuk ni tuan-tuan tengok komen lagi naik tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, apa dia? Menyambung yang paling afdal. Yang pertama, menyambung silaturrahim. Jadi kita ziarah orang, itu adalah menyambung silaturahim. Dia dah lama tak cakap dengan kita, kita calling dia, WhatsApp dia, dapat pahala yang besar. Yang kedua, menyambung apa yang besar pahalanya, iaitu memberi makan pada orang yang tak pernah bagi makan pada kita, yang buat jahat dengan kita, yang sombong dengan kita, kita bagi makan kat dia. Tapi ustaz, saya dah hantar dekat dia bubur Ashura ustaz, dia lempar dan longkang ustaz. Tak apa, tak berdosa.
yang dosa dia. Kan? Yang ketiga iaitu memaafkan orang yang buat zalim kepada kita. Ini adalah bentuk-bentuk afdal sedekah. Ini afdal hubungan yang paling afdal. Baik. Yang seterusnya, yang ketujuh, afdalul a'mal ba'dal iman billahi at-tawaddudu ilan nas. Sebaik-baik amalan yang selepas beriman kepada Allah ialah berkasih-kasih sesama manusia. Ni dia. Selepas kita beriman kepada Allah, Hani Hanania Luna, kalau saya ustaz okey je kahwin lagi, tapi gaji dia 30% saya yang punya. Oh, ana yang punya. Okey, pokok pangkal hati kita ustaz Salmi Ali kata. Siti Maryam dah jodoh ustaz, nak buat macam mana? Maimanah Ibrahim, dua, memberi makan pada yang sombong, memaafkan orang yang buat zalim pada kita, menyambung silaturahim pada kita. Kuliani Yani syukur pada Allah. Zaliha memaafkan orang. Tok Wan, Surya Ramli, Assalamualaikum Datuk, semua warga pondok. Okey. Baik. Kemudian memaafkan orang yang buat zalim. Subhanallah. Danisha Baharum, Nuriza Maknawi, mana dia? Mawar Edi tak masuk lagi. Azman Subuh tak masuk. Puan Jamilah Bacok tak masuk lagi ni. Sunyi dan sepi je, tak ada dia orang ni. Z Yuhan. Ingat Wuhan tadi, Yuhan. Zebek Yuhan. Ustaz, memaafkan tu boleh, tapi tak macam dululah baiknya ustaz. Baik teruslah. Ada yang kata memaafkan boleh, melupakan tidak. Aduh, itu belum sempurna lagi memaafkan. Memaafkan boleh, melupakan tu tidak ustaz. Termasuk melupakan kesalahan tu termasuk di dalam kesempurnaan memaafkan orang lain. Tapi kalau kita kata kita dah memaafkan orang lain, tapi tak boleh nak ingat lagi dia buat jahat pada saya ustaz, saya selalu ingat tu tergambar-gambar ustaz, terngiang-ngiang di telinga ustaz, saya tak boleh ustaz. Maknanya belum sampai lagi kesempurnaan memaafkan orang lain. Baik. Seafdal-afdal iman selepas beriman kepada Allah, at-tawaddudu ilan nas, iaitu berkasih-kasih kepada sesama manusia. Rogayah pun tak hadir lagi. Yang dah hadir Rabiah Bibi Biah Ayumi hadir. Kak Gayah tak hadir. Tina Mak Sahid, kalau jodoh tak ke mana ustaz? Betul. Kalau jodoh tak ke mana, adinda idaman kanda, walau gelap alam maya, ku cari dinda baru jumpa. Okey, terima kasih. Dia kata seafdal-afdal amalan selepas beriman kepada Allah ialah berkasih sayang kepada sesama manusia. Nak benci-benci siapa? Sayang kat dia, dia sakit doakan, dia susah tolongkan. Okey, anak dia susah, apa yang kita boleh bantu? Dia mati, apa yang kita boleh bantu? 1,500 ada ni ustaz. Tu dia tuan-tuan. Terima kasih pada semua yang bersama dengan kita pada pagi ni. Terima kasih banyak-banyak. Aisyah Syuhada, Aima Syarima, terima kasih kepada Lilek Amira. Okey, terima kasih yang menonton kita pada pagi ini. Jadi kita sayang kepada semua orang. Okey, sayang. Allah sayang kita, insya-Allah, ya. Allah sayang semua. Baik. Benda faham, tak faham sudah. Okey. Ada lagi 3 ni. Iaitu kita sambung pagi besok. Panjang pula hadis dia. Kita sambung pagi besok. Okey.
Aira Ahmad dia kata ramai yang datang ni Ustaz. Rokiah Abdul Qadir, betul, ramai yang datang. Rokiah Abdul Qadir, Ustaz lagu Rabi'ah buang satu. Dengarlah bisikan hasrat hati yang merindu menjelma kembali. Ingatanku yang telah lalu, sewaktu berjanji sehidup semati. Shimano Thompson, make peace selalu Ustaz. Okey, Hamanik, subhanallah, alhamdulillah. Siti Mariam sentiasa memaafkan yang menzalimi kita. Ji Najib, sedekah itu menenangkan jiwa dan menyembuhkan penyakit. Syahira Jemaah Mangsa, Zaharah Ramli, terima kasih. Rahimah Harun. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan jumpa lagi petang nanti jam 3 petang di Perak FM. Dan hadis ini kita akan sambung lagi pagi besok, insyaAllah jam 9 pagi kita akan baca lagi. Jangan lupa tuan-tuan, petang nanti 3 petang di Perak FM. Sekadar itu saja perkongsian kita pada pagi ini. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.